Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'dihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Amma ba'd, tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu di tempat yang penuh barakah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita semua dalam syurga Firdaus seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Tentu sedang hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-6 dari surah At-Tahrim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mafhum daripada ayat tersebut, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan ahli keluarga kalian daripada api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya itu adalah terdiri dari kalangan manusia dan jin. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya itu terdiri daripada manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum. Dan di neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang tidak akan sekali-kali bersifat kasihan belas,
terhadap ahli-ahli neraka. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka adalah satu golongan yang tidak akan sekali-kali menderhakai Allah Subhanahu wa taala pada apa yang diperintahkan ke atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, bahkan mereka akan melaksanakan apa yang telah Allah taala perintahkan ke atas mereka. Maka tuan-tuan sedang hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini terkandung perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita memelihara diri kita dan ahli keluarga kita, tuan-tuan, daripada api neraka. Yang mana bahan bakarnya itu seperti mana yang termaktub dalam ayat tersebut, waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu-batu. Allahu akbar. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai dilakukan hisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan humbankan bumi ini serta matahari serta bulan akan dihumbankan ke dalam neraka, tuan-tuan, untuk memperlihatkan kepada mereka-mereka yang dahulunya di atas dunia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala bahawa apa yang mereka sembah itu pada hakikatnya tidak dapat memanfaatkan mereka pada hari akhirat kelak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada kita agar kita memelihara diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Bagaimana caranya, tuan-tuan? Kata ulama, bita'allumil umuri ad-diniyah wa ta'limi ahlihim dzalik, iaitulah dengan cara mempelajari ilmu agama dan mengajarkan akan ilmu tersebut kepada ahli keluarganya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini seperti mana yang telah ditafsirkan oleh Al-Imam Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang kuat, dan kata-katanya tersebut telah diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu difahami di sini bahawa cara untuk seseorang itu membenteng dirinya dan menjaga dirinya serta ahli keluarganya daripada api neraka adalah dengan menuntut ilmu agama serta mengajarkan mereka akan ilmu tersebut. Iaitulah, tuan-tuan, ilmu yang membawa manusia kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membawa manusia kepada mengenal Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ilmu yang membawa manusia mengetahui apakah perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka, dan bagaimanakah cara untuk melaksanakan kefarduan-kefarduan tersebut mengikut cara yang diperintahkan. Ilmu yang mengajarkan kepada manusia apakah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seseorang itu dapat menjauhkan dirinya dan membenteng dirinya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Orang yang tidak menuntut ilmu agama, tuan-tuan, maka orang ini seumpama seseorang yang mencari kayu api di dalam hutan yang gelap gelita, dan tidak dibawa bersamanya itu sumber cahaya sama ada torchlight, lilin ataupun api. Lalu orang yang seperti ini, tuan-tuan, apabila mencari kayu api dalam hutan yang gelap gelita, boleh jadi dia jalan-jalan, tuan-tuan, dia tersepak, tersadung kakinya itu dengan akar kayu, akar pokok, lalu terjatuh. Ataupun dia sampai di satu kawasan, tuan-tuan, di hadapannya itu gaung, tapi dia tak tahu di hadapannya itu gaung. Sebab apa? Gelap, tak nampak. Lalu dia melangkah satu langkah ke depan, menyebabkan dia jatuh ke dalam gaung. Boleh jadi tak kala dia sedang mengambil kayu-kayu api yang berada di bawah pokok-pokok besar,
tak kala dia sedang tunduk untuk mengambil kayu tersebut, boleh jadi di sebelah kayu itu ada ular yang berbisa lalu mematuknya. Maknanya apa di sini tuan-tuan? Orang yang mencari kayu api di dalam hutan yang gelap gelita tanpa membawa sebarang cahaya, maka dia sentiasa terdedah dengan mara bahaya dan perkara-perkara memudaratkannya. Maka begitulah juga tuan-tuan keadaan seseorang manusia yang tidak menuntut ilmu agama, tidak mengetahui apakah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Rasul, tidak mengetahui apakah perkara-perkara yang Allah Taala fardukan ke atasnya, dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tidak mengetahui apakah, bagaimanakah cara untuk melaksanakan kefarduan tersebut mengikut cara yang diperintahkan. Dan ada sebagian manusia tuan-tuan disebabkan tidak mengenal maksiat, maka mereka terlibat dalam melakukan perkara-perkara maksiat dalam keadaan mereka tidak sadar. Tuan-tuan sedang hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu ain itu adalah satu kefarduan ke atas setiap muslim, yakni termasuklah juga golongan muslimah. Seseorang yang tidak belajar ilmu fardu ain, maka orang ini tuan-tuan tidak akan menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mengkesampingkan mempelajari ilmu fardu ain, dia hidupnya di atas dunia ini tak belajar ilmu fardu ain, kemudian dia mati dalam keadaan semikian, maka orang ini tuan-tuan dia mati dalam keadaan fasik, wal a'yadzu billahi min dzalik. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu fardu ain adalah satu kefarduan ke atas setiap muslim. Maka hendaklah tuan-tuan kita pastikan diri kita telah pun selesai mengkhatamkan sebuah kitab yang membahaskan di dalamnya itu fardu ain. Kemudian kita mengajarkan pula ilmu fardu ain tersebut kepada ahli family kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita dan sebagainya, supaya mereka juga tuan-tuan dapat mengambil manfaat daripada ilmu fardu ain yang kita pelajari tersebut, yang mana ilmu tersebut akan menjadi benteng kepada mereka daripada terjebak dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah taala tuan-tuan, pada malam ini kita akan memulakan pembacaan kitab Tahdzibun Nufus karangan Syekh Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Al-Qurashi Al-Abdari rahimahullahu taala. Tahdzibun Nufus yang dikarang oleh siapa? Yang dikarang oleh Syekh Abu Abdurrahman Al-Qurashi Al-Abdari rahimahullahu taala. Kata Tuan Syekh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-hayyil qayyumil mudabbir li jami'il makhluqin. Tuan Syekh memulakan kitab beliau dengan basmalah, lafaz yang begitu mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Tuan Syekh mulakan kitabnya itu dengan bismillah, dengan lafaz basmalah? Yang pertama kerana beliau mengikut Al-Quranul Karim. Al-Quran dimulakan dengan suratul Fatihah, dan ayat yang pertama dalam surah tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah kerana beramal dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Yani setiap perkara yang ada habuannya di sisi syarak, setiap perkara yang selari dengan syarak, kalau ia tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka nescaya akan berkurang pahalanya ataupun akan berkurang barakahnya, tuan-tuan. Jadi sebagai beramal dengan hadis tersebut, Tuan Syekh mulakan kitabnya dengan lafaz yang mulia bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga kerana beliau mengambil barakah dengan lafaz yang mulia ini, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah menjadi satu amalan bagi golongan para salihin. Apabila mereka
ada hajat yang tertentu, maka di antara amalan yang mereka lakukan, mereka akan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1000 kali. Setelah selesai membaca 1000 kali Bismillahirrahmanirrahim, maka mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon hajat. Maka dengan barakah basmalah tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan makbulkan hajat-hajat mereka tersebut. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, Al-Hafiz Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, tuan-tuan, di mana tidak, walaupun beliau telah pun bernikah, telah pun berkahwin, tetapi tidak digunakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan, apakah usaha yang dilakukan oleh Ibnul Jauzi? Yakni beliau membaca Al-Quranul Karim. Beliau membaca Al-Quranul Karim daripada awal sehinggalah habis, sehinggalah khatam Al-Quran. Bila khatam itu, tuan-tuan, khatam Al-Quran, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hajat agar dikurniakan zuriat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat Al-Hafiz Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Lalu beliau dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 orang anak, tuan-tuan. Sebelum itu tak dikurniakan zuriat. Setelah dia berdoa kepada Allah taala, dia baca Quran, dia khatamkan Al-Quran, kemudian dia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala minta agar dikurniakan zuriat. Allah taala kurniakan kepadanya 10 orang anak, 5 lelaki, 5 perempuan. Subhanallahil azim. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan nama Allah, Allah ini, tuan-tuan, ia adalah salah satu daripada nama-nama yang khas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, ismun, ia alamun lizatil muqaddas. Ia adalah satu kata nama yang merujuk kepada satu zat yang disucikan. Yani zat yang disucikan daripada sifat-sifat yang tidak layak ke atasnya, sifat-sifat kekurangan. Al-mustahiqqi li nihayatit ta'zim wa ghayatil khushu'i wal khudu'. Satu kata nama yang merujuk kepada satu zat yang berhak untuk diberikan kemuncak ketundukan dan kehambaan. Zat yang berhak untuk disembah, iaitulah zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan, yakni kekuasaan mengadakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita sebut Allah, hendaklah kita lafazkan kalimah Allah ataupun nama Allah taala ini, tuan-tuan, dengan lafaz yang betul. Ada 2 harakat dan di akhirnya itu ha. Allah. Sebagian manusia, tuan-tuan, mereka menyelewengkan nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila mereka berzikir, mereka kata Allah, 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 Allah. Ha di belakang tu, tuan-tuan, dah tak ada. Jadi Allah, A-L-A-E-L-L-O, Allah. Ha dah tak ada. Maka itu, tuan-tuan, adalah satu penyelewengan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka Allah ialah salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, tuan-tuan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza tatha'aba ahadukum falyadh yadahu 'ala fihi. Fa idza qala fa inna asy-syaitan yadkhulu fi famihi wa yadhaku." Yani atau kama qala, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu menguap, maka hendaklah diletakkan tangannya di atas mulutnya.
Kalau dia berkata maka syaitan akan masuk ke dalam mulutnya, lalu akan mentertawakannya, yakni menghinanya dari dalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka difahami daripada hadis ini, itu bukan nama Allah. Kalau itu adalah salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu syaitan tidak akan masuk ke dalam mulut orang yang menguap itu lalu menghinanya dari dalam. Bahkan syaitan akan lari lintang pukang. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian manusia, tuan-tuan, mereka berzikir dengan zikir Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita sebut tadi, tuan-tuan, salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Allah. Allah, Allah, Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman. Ar-Rahman ia juga adalah salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa, tuan-tuan? Tuhan yang banyak memberi rahmat kepada orang-orang yang beriman dan orang kafir di dunia, dan Tuhan yang banyak memberi rahmat kepada orang-orang yang beriman pada hari akhirat kelak. Di atas dunia ini, tuan-tuan, rahmat Allah Subhanahu wa taala meratai orang-orang yang beriman dan orang kafir. Orang beriman dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan orang kafir juga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, tuan-tuan, kalau kita lihat, digunakan kepada mereka kekayaan, digunakan kepada mereka zuriat, digunakan bagi mereka kenderaan yang selesa, rumah yang selesa, rezeki yang melimpah ruah. Kesemua itu, tuan-tuan, ia adalah di antara tanda-tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di atas dunia ini, tuan-tuan, rahmat Allah Subhanahu wa taala meratai orang-orang yang beriman dan orang kafir, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lil ladzina yattaqun. Mafhum daripada ayat tersebut, dan rahmatku meratai orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir di atas dunia, dan pada hari akhirat kelak rahmat Allah taala hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman saja, tuan-tuan. Maka Ar-Rahman ia adalah salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa, tuan-tuan? Yang banyak memberi rahmat kepada orang-orang yang beriman dan orang kafir di dunia, dan yang banyak memberi rahmat kepada orang-orang beriman sahaja pada hari akhirat kelak. Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim maknanya Tuhan yang banyak memberi rahmat. Al-kathirur rahmati lil mu'minin, yang banyak memberi rahmat kepada orang-orang beriman. Ar-Rahman ia juga adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah Ta'ala yang khas. Seperti mana Allah itu ia adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah Ta'ala yang khas, tidak boleh dipernamakan kepada selain Allah, maka begitu juga dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman tidak boleh dipernamakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan disebut dengan Abdur Rahman. Itu boleh. Tetapi kalau kita letakkan nama Ahmad Ar-Rahman ataupun Muhammad Ar-Rahman, itu tidak boleh. Karena apa, tuan-tuan? Ar-Rahman itu ia adalah salah satu nama daripada nama-nama yang khas bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim ia adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah taala, tetapi ia bukanlah nama yang khas bagi Allah Subhanahu wa taala. Boleh dipernamakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak diletakkan abad di hadapan kita. Kalau kita letak nama anak Muhammad Rahim, boleh, tidak ada masalah. Ahmad Rahim, boleh. Kenapa? Rahim itu ia bukanlah salah satu nama daripada nama-nama yang khas bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selama beliau memulakan kitab beliau dengan basmalah. Beliau berkata, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memiliki seluruh alam ini. Bila kita sebut, tuan-tuan, alhamdulillah, ia mengingatkan kita kepada puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. yakni kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lidah kita di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita,
serta dalam masa yang sama kita meyakini bahawa penganugerahan nikmat-nikmat tersebut ke atas kita hanya semata-mata limpah kurnia daripada Allah. Ia bukanlah satu perkara yang wajib ke atas Allah untuk Allah Ta'ala kurniakan perkara tersebut ke atas kita. Kita memuji Allah Ta'ala dengan lidah kita, dengan mengucapkan Alhamdulillah di atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Serta dalam masa yang sama, tuan-tuan, kita meyakini bahawa penganugerahan nikmat tersebut ke atas kita semata-mata limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Maka di sini tuan-tuan tidak boleh kita berkata Allah Taala wajib kurniakan kesihatan yang baik bagi saya. Kita tak boleh kata Allah Taala wajib jadikan saya di kalangan mereka-mereka yang cerdik lagi bijaksana. Tak boleh. Siapakah kita tuan-tuan nak mewajibkan Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita sebut alhamdulillah ni tuan-tuan, ia mengingatkan kita kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata ulama tuan-tuan, syukur itu ia ada dua, syukur yang wajib dan syukur yang sunnah. Syukur yang wajib adalah kita tidak menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk kita menderhakai Allah. Maka difahami di sini tuan-tuan, apabila seseorang itu dia melakukan sesuatu maksiat, bermakna orang itu ketika saat tersebut dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Kalau dia gunakan matanya untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bermakna tak kala dia melihat perkara yang haram itu, dia tidak mensyukuri nikmat mata yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Nikmat lidah yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Tak kala dia mengutuk, mencerca, mencela, mengumpat, menghina, melakukan adu domba, melaga-lagakan manusia. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu orang tersebut ternyata tidak mensyukuri nikmat lidah yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Begitulah seterusnya. Tanda seseorang itu bersyukur di atas nikmat Allah adalah apabila seseorang itu tidak menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya pada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Perkataan alam ni tuan-tuan, alam itu maknanya kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Dan dinamakan alam itu sebagai alam kerana ia menjadi alamah, ia menjadi tanda, ia menjadi alamah ataupun tanda atas wujudan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tuan-tuan, masya-Allah, alam yang terbentang luas ini tuan-tuan, ia adalah dalil yang begitu besar, dalil yang begitu nyata bagi kita tuan-tuan akan kewujudan Tuhan yang maha berkuasa, yang mencipta dan menguasai segala sesuatu yang berada di dalam alam ini. Karena apa tuan-tuan? Karena akal kita berkata, setiap tulisan pasti ada yang menulisnya, setiap pukulan pasti ada yang memukulnya, setiap binaan pasti ada yang membinanya. Maka begitulah juga tuan-tuan, alam yang terbentang luas ini pasti dan pasti ada yang menciptanya tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy maknanya Tuhan yang maha hidup. Allah Ta'ala hidup dengan sifat hidupnya yang azali dan abadi, bukan dengan roh, bukan dengan jasad, bukan dengan darah, daging, tulang, sendi, saraf, sumsum, otak, jantung dan sebagainya. Kerana kesemua itu adalah sifat bagi makhluk. Manusia hidup berhajat kepada roh, berhajat kepada jasad. Adapun Allah Subhanahu wa taala, hidupnya Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada roh dan tidak berhajat kepada jasad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam ayatul kursi, Allah tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan Dia adalah Tuhan
yang maha hidup dan maha kekal dan tidak binasa. Kemudian Al-Qayyum tuan-tuan, di sisi ulama ada dua maksud. Yang pertama Al-Qayyum dengan maksud Ad-Daim Alladhi la yazul, yang maha kekal dan tidak binasa. Dan Al-Qayyum juga tuan-tuan boleh datang dengan maksud yang kedua, yaitu Alladhi la yahtaju ila ghairihi, yang tidak berhajat kepada sesuatu selainnya. Jadi Al-Qayyum ada dua maksud. Yang pertama Tuhan yang maha kekal dan tidak binasa. Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, kewujudannya itu tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Allah Subhanahu wa taala maha kekal dan tidak binasa. Karena setiap yang binasa pasti berhajat kepada yang membinasakannya. Sedangkan yang berhajat itu lemah, dan yang lemah mustahil ke atasnya ketuhanan. Dan tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qayyum juga boleh datang dengan maksud yang kedua, yaitu yang tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Karena apa tuan-tuan? Karena setiap yang berhajat itu lemah. Kata ulama tuan-tuan, al-ihtiyajiyah tunafil uluhiyah. Keberhajatan itu menafikan ketuhanan. Maka mustahil Allah Ta'ala itu berhajat, dan mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada penamat dan ada penyudah bagi kewujudannya. Akal kita tak boleh terima sama sekali. Dan Al-Qayyum tuan-tuan, ia adalah salah satu daripada nama-nama Allah Ta'ala, dan ia adalah nama yang khas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana perbahasan Ar-Rahman tadi tuan-tuan. Al-Mudabbir li jami'il makhluqin, yakni Tuhan yang telah menentukan segala perkara yang berada di dalam alam ini. Yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta akan segala sesuatu yang berlaku dalam alam ini. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala yang mengalirkan air dalam terusan. Segala sesuatu yang berada dalam alam ini, ia berlaku dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Tak ada sesuatu pun yang berlaku dalam alam ini, ia berlaku bukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan bukan dengan ciptaan Allah. Segala sesuatu yang berlaku dalam alam ini tuan-tuan, pasti ia berlaku dengan kehendak Allah, dan ia berlaku dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dua butir pasir yang berlanggaran di antara satu sama lain, yang berada di bawah di dasar lautan yang paling dalam tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kedua-dua butir pasir itu saling berlanggaran di antara satu sama lain, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pelanggaran tersebut. Begitulah tuan-tuan, segala sesuatu yang berlaku dalam alam ini, ia berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan ia berlaku dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Tuan Syekh, wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ucapan salawat dan salam yang sempurna kedua-duanya diucapkan ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda serta sahabat-sahabat baginda. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut salawat, maknanya kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala menambah kemuliaan dan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natlubu minallahi ayyazina sayyidina Muhammadan syarafan wa ta'zima. Kita mohon daripada Allah taala agar Allah Subhanahu wa taala menambah kemuliaan dan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna di sebalik selawat. Setiap kali kita mengucapkan salawat ke atas Nabi,
Maka tuan-tuan, selawat setiap kali itulah juga pada hakikatnya kita sedang memohon daripada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengangkat darjat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apabila kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, maknanya tuan-tuan, Allahumma zid Muhammadan syarafan wa ta'zima. Ya Allah, tambahkanlah ya Allah akan kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun assalam maknanya al-aman, yaitu kesejahteraan. Yani kita memohon daripada Allah Taala agar Allah Taala mengamankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perkara-perkara yang Rasulullah bimbang berlaku ke atas umat baginda. Maka kata Tuan Syekh, ucapan salawat dan salam diucapkan ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan merupakan sayyid. Baginda merupakan penghulu bagi sekalian nabi dan imam bagi sekalian rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam sebuah hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra." Saya adalah penghulu bagi sekalian anak Adam pada hari kiamat kelak, bukan saya nak berbangga-bangga. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita selaku umat baginda, baginda merupakan penghulu bagi sekalian manusia pada hari akhirat kelak. Walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam di kalangan para anbiya, baginda adalah rasul akhir zaman, yakni rasul yang terakhir diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini tuan-tuan sebelum berlakunya qiyamah. Akan tetapi tuan-tuan, dari sudut pangkat dan darajah, ternyata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan baginda adalah kedudukan yang tertinggi. Baginda adalah penghulu bagi sekalian nabi dan imam bagi sekalian rasul. Di antara hikmah baginda khabarkan kepada kita tuan-tuan, bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan penghulu bagi sekalian anak Adam pada hari kiamat kelak. Supaya bila kita mengetahui akan kedudukan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka akan bertambahlah cinta dan kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sedar dan kita tahu betapa tingginya martabat dan darjat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutuskan kepada kita, maka akan bertambahlah cinta dan kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan apabila bertambah cinta dan kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan bertambahlah juga tuan-tuan semangat kita untuk mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengikut ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam serta berpegang teguh dengan akidah baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar-benar cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, orang yang benar-benar cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka pasti mereka akan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata para ulama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, barang siapa yang memperbanyakkan yang begitu cinta kepada sesuatu, maka nescaya dia akan memperbanyakkan ingat kepada perkara tersebut. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas sekali lagi tuan-tuan takmilah ataupun penyempurnaan terhadap muqaddimah yang telah kita bacakan pada malam ini. Kita berdoa kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan keberkatan. Allah Subhanahu wa taala berkati kita di bulan Syaban dan panjangkan umur kita sehingga kita bertemu dengan Ramadan pada tahun akan datang, pada tahun ini tuan-tuan. Dan kita berdoa kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Dan Allah Ta'ala matikan kita semua dalam iman bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali dan kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Assalamualaikum warahmatullahi